Assalamualaikum. Bersama saya Nazar dalam TVK Channel. Okey. Last time aku pernah tunjuk tinted lampu, tapi ada orang komen kat bawah tu, dia kata lampu jadi malam. So hari ni aku nak buat explanation pasal lampu mentol kereta. Jom. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan share. Juga tekan button loceng untuk peringatan video yang akan datang. Sebelum tu aku nak tanya korang, apa yang korang tahu pasal mentol kereta? Okey, apa yang famous dekat Malaysia sekarang ni ataupun satu dunia ni, mentol kereta ni terbahagi kepada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah halogen, yang kedua HID dan yang ketiga LED. So, yang pertama ni halogen. Dia ni adalah mentol universal. Dia menggunakan filamen. Okey. Harga dia pun murah. Dia sangat mampu milik. Lepas tu dia mudah diselenggara lah. Jenis kalau korang minta type untuk kereta korang, korang boleh dapat. Even kat bengkel ataupun kedai aksesori pun ada jual. Okey. Tapi halogen ni, sebab dia punya spek tu, dia menggunakan filamen. So, dia jadi lebih panas. So, tenaga yang dikeluarkan lebih tinggi. Maksudnya, dia akan absorb power daripada kita punya bateri lebih besar berbanding dengan lampu yang lain. Yang kategori kedua dan ketiga, iaitu HID ataupun LED. So, kira halogen ni dia dah lama. So, model ni pun ada jenis yang membuatkan dia lagi terang, tapi power yang digunakan, watt yang digunakan lagi tinggi berbanding yang standard. Okey. Kalau korang cari halogen yang sampai 6000K ke atas, halogen color putih, watt yang digunakan biasanya melebihi daripada 65 watt ataupun 70 watt. So bateri yang digunakan akan cepat drain lah. So kalau korang parking terlupa tutup lampu, standby jumper ataupun bateri baru lah. Okay. Type yang kedua, HID ataupun High Intensity Discharge. Apa maksud dia? Dia mentol yang menggunakan ketumpatan tinggi. Maksudnya ketumpatan tinggi ni, dia ada gas kat dalam mentol ni. Okey. Ada orang panggil mentol ni sebagai xenon. Sebab gas yang digunakan tu lah adalah gas mampat xenon yang mengeluarkan cahaya daripada mentol tersebut. Okey. Mentol ni dia keluarkan seawal tahun 90-an macam tu lah. Okay, mentol ni tak ada filamen macam halogen. Okay. Lepas tu, dia punya kecerahan tu boleh 2 kali ganda daripada mentol halogen. Okay. Dia punya lumen maksudnya lebih tinggi. Okay. Kalau pada permulaan lah, tahun 90-an, lampu xenon ni ataupun HID ni, dia kategori macam lampu untuk mewah, kereta mewah. Okay? Sebab zaman tu, nak dapatkan mentol ni, harga dia sampai beratus-ratus. Jadi, kemampuan waktu tu siapa yang pakai kereta pun dah rasa macam mahal, lagi kan nak tukar kepada mentol ni. So pengeluaran dia cuma untuk kereta mewah lah, macam BMW, dia lebih kepada kereta high class. Okay? Macam HID ni, dia lebih terang. Kebiasaannya dia akan menggunakan putih lah. Dalam 6000K ke atas dia punya kecerahan dia. Dia melebar tau. Bila kita kat depan ni, dia akan nampak luas dia punya cahaya tu. Okay.
Lepas tu dia lebih putih daripada halogen dan LED. Kekurangan dia, dia mempunyai tahap silau yang tinggi. Itu masalah dia. So penggunaan HID, even kat Malaysia sendiri pun, sebelum ni ada macam kes orang kata diharamkan untuk memakai HID ni. Tapi sebenarnya tak, dia bukan diharamkan. Dia yang diharamkan adalah macam pemasangan retrofit. Retrofit ni maksudnya pengubah suaian sendiri. Tak ada logo sirim. Tapi mana yang factory build, mana yang pengeluaran dari kilang, ia diluluskan oleh JPJ. Okey. Mentol yang seterusnya, LED, Light Emitting Diode ataupun diode pemancar cahaya. Okey. Dia tak ada filamen, dia tak ada gas. Tapi dia ada komponen untuk memancarkan cahaya menggunakan diode. Okey. Lampu LED ni dia tak secerah HID. Maksudnya tahap kecerahan tu dia lebih rendah lah berbanding HID. Jadi silau tu pun dia rendah. Dia lebih tahan lama daripada halogen dan HID. So penggunaan dia ni, kalau contoh kita guna halogen ni dalam 10 tahun macam tu masih tak terbakar. Tapi ada ke 10 tahun? Okey lah, dalam 10 tahun tak terbakar, LED ni jangka masa dia akan lebih panjang. Sebab apa? Dia bebas daripada filamen. Okey, macam filamen dia akan putus. Itu yang membuatkan orang kata dia terbakar. Okey, macam HID pula mungkin gas dia dah habis. Itu yang membuatkan dia tak berfungsi. Tapi LED ni, dia selagi komponen dekat, dia ada board. Okey, komponen dekat board tu masih elok, dia akan okey sampailah komponen tu rosak. So macam LED ni, dia punya fungsi dia terus menyala. Korang on switch, dia terus keluar cahaya. Dia berbanding dengan HID. HID ni bila korang on switch, dia akan take time untuk terang. Bila gas dia makin panas, dia akan lagi terang. Tapi LED ni dia straight. Bila korang on switch lampu tu, dia terus menyala, terus terang. Lepas tu, dia tak menghasilkan tenaga yang terlampau banyak macam halogen ataupun HID. Kira watt dia tu, dia lebih kurang je dengan HID. Cuma HID ni lebih sikit je. Lepas tu, kira penggunaan dia ni, setakat ni belum ada melanggar undang-undang lah untuk LED ni. Tapi dia kena tengok daripada spek temperature color pula. Apa temperature color ni? Ni aku nak explain. Okay. Temperature color ni, biasa kalau korang beli mentol untuk kereta, dia ada tulis 2700K, 4500K, 6000K, ataupun berapa-berapa lah. Sebenarnya, dia punya kecerahan yang ditunjukkan ni, dia menunjukkan temperature. Maksudnya suhu, kalau korang pernah ambil gambar kan, bila low shutter, dia akan kekuningan. Dan bila tinggi, dia akan kebiruan. Sama juga macam konsep lampu ni. So makin rendah, dia akan kuning. Contohnya macam halogen tu, dia punya tahap dia dalam 2700K. So dia akan kuning. Lepas tu dia makin tinggi macam 4000, dia dah start putih, kekuningan. Okay, 6000 dia putih dan 8500 dia putih kebiruan. Macam tu lah. Okay, tapi spek kat Malaysia ni, yang saya faham lah, saya dapat input daripada kawan-kawan atau orang sekeliling saya, JPJ cuma sarankan
5,500 ataupun 6,000 saja spek yang dibenarkan. Maksudnya kalau lebih daripada tu, korang faham sendirilah kan. Jadi penggunaan putih dia tu, dia jangan sampai kebiruan. Maksudnya dia tak boleh lebih daripada 6,000 K temperature. Sebab bila dah 6,000 ke atas, cahaya yang dikeluarkan tu boleh mendatangkan silau. So, kalau dah biru, lagi sakit mata. Sebenarnya bukan JPJ je yang tak suka. Siapa-siapa pun yang drive depan korang, kalau korang pasang lampu yang lebih daripada 6,000 K tu, mesti menyumpah lah. Tak percaya, tanya kawan korang. Lagi satu tips yang aku nak share lah pasal environment kat Malaysia ni, pasal silau ni. Sebenarnya adalah pemilihan lampu yang salah. Okay. Kalau contoh macam kereta tu menggunakan single lamp. Maksud single lamp ni adalah kereta-kereta lama. Contohnya macam kancil. Ataupun banyaklah kereta lama. Dia menggunakan mentol atas dan bawah. Okey, lampu rendah, lampu tinggi. Betul kan? Jadi, pemilihan mentol LED, HID ataupun halogen ni sebenarnya, kalau halogen ni, kita nampak lah dia ada 2 filamen. Kalau macam HID ni, kita tak nampak pun. Sebab dalam tu dia lebih kurang macam halogen, tapi dia ada macam bungkusan kecil kat dalam tu. Kat situ gas dia. So kita tak nampak. Macam LED pula pun kita tak nampak juga atas ke bawah. So bergantung pada spek yang kedai jual. Baru kita boleh tahu sama ada dia ada high and low beam. Okay, maksudnya untuk single lamp, korang memang kena beli yang ada high and low. So kita boleh laraskan lampu rendah dan lampu tinggi. Berbanding pula dengan lampu yang mempunyai mentol berasingan. Contohnya macam Toyota Camry baru, Alza, Myvi baru. Diorang lampu rendah, diorang menggunakan mentol lain. Dan lampu tinggi menggunakan mentol lain. Kalau macam tu, korang boleh menggunakan single bulb ataupun single mentol yang tak menggunakan high and low. Sebab tu kadang ada certain kereta, dia punya lampu ni single lamp. So sepatutnya dia pilih high and low dia punya spek lampu. Tapi dia menggunakan mentol biasa yang jenis untuk spread lamp. Kat situ dia dah, bila kita set lampu atas dia macam tu, set lampu bawah pun dia macam tu juga, tak berganjak. Itu yang membuatkan kadang orang dekat depan kita bila memandu dia silau. Kat situ kesilapan orang Malaysia lah setakat ni yang saya nampak. Dia tukar tu asal menyala je, asal boleh je. Okay. Jadi itu adalah sikit tips dan penerangan yang saya tahulah. Kalau ada apa-apa salah, korang boleh komen kat bawah, betulkan saya punya statement. Okay. So, jangan lupa subscribe, share and like. Jangan lupa tekan loceng. Kita jumpa lagi next video.